Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak Ibnu Khaldun. Okey, baik, kita hari ini teruskan PDPR kita. Buku Bahasa Melayu jilid 2 Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 3. Okey. Kita pergi pada petikan tu yang membaca. Aku bangga berbahasa Melayu. Kita belajar lah. Yang kita belajar adalah bahasa Melayu. Okay. Pada suatu petang, Hasan dan rakan-rakannya membaca pantun. Mereka akan mempersembahkan pantun itu semasa perhimpunan di sekolah. Okay. Hasan bercakap lah. Hasan yang pakai cermin mata tu lah. Kok Bun, dengar pantun daripada saya. Okay. Itu adalah dialog daripada Hasan. Pohon senar, pohon pulasan, subur ke payang, diperdu arah. Marilah kita guna bahasa kebangsaan. Buktikan sayang akan negara. Okey, apa maksud digunakan bahasa kebangsaan? Apa bahasa kebangsaan kita? Bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Oleh sebab itu, bahasa Melayu diwajibkan untuk diajar dan dipelajari di semua sekolah kebangsaan. Okey, sekolah-sekolah kebangsaan. Okey, kita tengok pula Kok Bun balas apa. Dengar pantun saya pula. Memukat ikan di sungai sekayu, berkongsi bekal, makan di muara. Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Okey, apa maksud dia? Jangan rosakkan bahasa Melayu. Baik, maksud rosakkan bahasa Melayu adalah bahasa singkatan ataupun campuran yang kita selalu gunakan dalam kehidupan seharian kita. Contoh cakap bahasa Melayu tapi bunyi macam cakap bahasa orang putih. Macam ada artis tu kan, Caprice kan. Saya kalau nak beli susu kita bertutur dalam bahasa Melayu tapi kita menggunakan dialek yang tidak seperti bahasa Melayu, atau kita mencampur adukkan bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Melayu. Antara contohnya lepas tu okey itu adalah bahasa Inggeris. Apa bahasa Melayu dah okey tu? Baiklah. Itu adalah perkataan bahasa Melayu. Kalau kamu nak tengok dalam kartun yang menggunakan bahasa Melayu baku atau berbahasa Melayu secara menyeluruh, kamu boleh tengok dalam Bobo Boy. Okey, kalau kamu perasan dalam kartun Bobo Boy tu, dia dialog dia dia menggunakan keseluruhan bahasa Melayu. Itu antara cara kita memperkasakan bahasa kita. Sebab tu kita kena selalu menggunakan bahasa Melayu dalam apa jua platform. Membaca, menulis, mendengar, kita kena sering menggunakan bahasa Melayu. Okey, kita tengok pula ada kawan-kawan dia lagi seorang ni, perempuan. Ini pantun saya. Kait mangga bergalah kayu, manis dirasa sama teruja. Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana sahaja. Bila kita ke mana saja, kita kena gunakan bahasa kita. Maafkan saya, tak boleh. Excuse me, tumpang lalu. Kita guna, maafkan saya cik, saya minta maaf, saya nak tumpang lalu. Assalamualaikum cik, minta maaf, saya nak tanya. Tak boleh tu. Sir, excuse me, ini berapa harga? Kita jangan mencampur adukkan bahasa. Kalau nak guna bahasa Inggeris, cakap bahasa Inggeris terus. Tapi kita orang Melayu, gunakan bahasa Melayu kan. Kita memperkasakan bahasa Melayu. Kita rakyat Malaysia memperkasakan bahasa Melayu kerana ini adalah bahasa kebangsaan kita. Okey. Baik, ini pantun saya pula. Ikan puyuh, ikan gelama, enak dimakan bersama teman. Bahasa Melayu sudahlah lama, terus gunakan sepanjang zaman. Pernah tertanya-tanya tak bahasa Melayu ni bila wujud? Dah beratus-ratus tahun dahulu. Sudah beratus tahun dah bahasa Melayu ini wujud. Jadi kita kena gunakanlah bahasa kita. Gunakan bahasa kita. Sedikit lah ambil sedikit pedoman
baru-baru ni kita ada perlawanan badminton Piala Sudirman. Untuk pengetahuan kamu, jurulatih badminton kita terdiri daripada barisan jurulatih daripada Indonesia. Okey, orang Indonesia ini melatih pemain kita yang berbangsa Cina dan juga India. Berbangsa Cina dan juga India. Tetapi adakah orang Indonesia ini bertutur dengan orang Cina dan juga orang India di negara kita menggunakan bahasa Inggeris? Tidak. Cikgu tonton perlawanan Piala Sudirman, perlawanan badminton Piala Sudirman ni. Jurulatih Indonesia itu bertutur dengan Lee Zijia dan juga seorang lagi player pemain. Tu pun dia cakap bahasa Inggeris tu salah. Okey, pemain single pemain perseorangan wanita kita menggunakan bahasa Indonesia. Mereka tidak gunakan bahasa Inggeris. Kenapa? Sebab mereka memperkasakan bahasa mereka. Faham atau tidak itu belakang kira lah, belakang cerita. Yang penting dia guna bahasa dia. Ya, nampak kat situ kita kata memperkasakan bahasa. Bukan macam kita pergi Kuala Lumpur kan. Kita pergi Kuala Lumpur tengok tempat orang semua macam orang Melayu dah macam Mat Salleh kan. Kita pun semua nak cakap macam Mat Salleh, tengok macam cerita drama-drama kan, drama-drama TV3 kan. Semua nak style cakap, I don't like it lah. Oh my god kan. Sibuk nak cakap bahasa Inggeris ni tu campur-campur kan. Kita kena menggunakan bahasa kita lah. Kalau kita yang nak mengagungkan bahasa kebangsaan, kita sebagai rakyat Malaysia tak mengagungkan bahasa kebangsaan kita, siapa lagi? Siapa lagi kan? Kalau bukan anak-anak yang nak belajar memperkasakan bahasa Melayu sekarang ni, belajar, faham dan menggunakan bahasa Melayu yang diajarkan oleh cikgu sekarang ni, siapa lagi yang nak guna? Okey. Sebab itulah kena belajar dan pandai menggunakan bahasa Melayu supaya boleh kamu ajarkan kepada kawan-kawan yang lain. Okey. Baik. Itu adalah 4 pantun. Okey. Setiap pantun ni ada nilai. Nilai ni maksudnya lebih kurang macam nasihat ataupun benda baik. Nilai ni adalah benda baik yang kita boleh ambil. Cikgu dah terangkan tadi 4 pantun ni. Semua ada nilai tersendiri. Yang pertama, kalau kita kena buktikan kasih sayang kita kepada negara kita dengan menggunakan bahasa kebangsaan. Yang kedua, kita jangan rosakkan bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa campuran. Dengan menggunakan bahasa Melayu di semua tempat, barulah bahasa Melayu akan terpelihara. Okey, walaupun cikgu tahu zaman sekarang bahasa Inggeris perlu selari dengan bahasa Melayu kerana dengan permintaan yang tinggi di pelbagai tempat, ialah penggunaan bahasa Inggeris ni penting. Cikgu bukan kata tak penting kan, jangan salah faham. Bahasa Inggeris ni juga penting, tapi dalam masa yang sama kita kena mengutamakan lebih bahasa Melayu. Sebab kerana apa cikgu dah kata tadi, dengan bahasa kita kena bangga dengan bahasa Melayu. Dan kerana bahasa Melayu ni dah wujud lama daripada beratus-ratus tahun dahulu hingga sekarang. Dan kalau bukan kita orang Malaysia yang menuturkan ataupun mengangkat martabat bahasa Melayu ini, siapa lagi? Okay, takkan nak suruh orang Australia pula, nak suruh orang Jepun pula kan. Jadi kita lah orang Melayu perlu menggunakan bahasa kita. Okay. Cakaplah Inggeris cara mana sekalipun, kalau dah IC biru, tahu IC biru, kamu maikit merah tu, kamu adalah rakyat Malaysia. Kamu tu tak bukan rakyat Amerika, kamu bukan rakyat Jepun, kamu bukan rakyat Vietnam dan sebagainya. Bukan orang Thailand, kamu adalah orang Malaysia. Orang Malaysia, jadi kita agungkan bahasa kita adalah bahasa Melayu. Okey, baik, habis itu adalah membaca. Kita teruskan pada muka surat 4, iaitu menulis. Okey, hari ini kita akan buat penulisan, kita panggil penulisan sepada terkawal. Okey, cikgu ada tunjukkan 2 contoh di sini. Okey, tajuk Sekolah Kebanggaanku. Kita tengok pada muka surat 5 tu Surat 5 tu dia dah bagi dah teks tu. Pada muka surat 4 tu, okey, mereka berikan adalah kita panggil isi penting. Okey, isi penting. Di warna merah tu adalah tempat yang kamu kena isikan di dalam petikan. Tapi bukan kita letak saja, kita kena menyesuaikan dengan ayat yang betul. Okey, kita tengok. Sekolah Kebangsaan Lanai telah dibina pada 1 Disember 1951. Maksudnya sekarang ni 2021, sekolah tu dah 70 tahun.
Sekolah tu dah 70 tahun. Sekolah ini, apa jawapan dia? Kita tengok petak pertama. Okey, tulisan warna merah ni cikgu dah tulis di sini. Sekolah ini juga terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Kat mana sekolah ni? 70 tahun ni sekolah ni? Kedah. Dah ada di Kedah. Okey, kawasan sekolah ini sangat cantik dengan pokok-pokok bunga. Penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Apa maksud membasmi? Membasmi ni adalah mengubati. Kalau budak tu buta huruf tu apa maksudnya buta huruf? Buta huruf ni tidak mengenal huruf. Huruf A tak kenal, huruf B tak kenal, huruf C tak kenal, huruf Z lagilah tak kenal. Itu kita panggil buta huruf. Tidak boleh mengenal huruf maupun membaca. Nak sebut satu perkataan BA, ba pun tak boleh. Itu kita panggil buta huruf. Jadi sekolah ni dibina khas untuk membasmi murid-murid yang tidak pandai, murid-murid yang tidak menguasai abjad ataupun suku kata atau erti kata lain kita panggil linus. Okey, linus. Mereka akan bantu murid-murid ni untuk membantu murid ni untuk pandai, untuk boleh membaca dan sebagainya. Selain itu, sekolah ini juga dapat, okey, kita tengok petak nombor 2 tu. Dia dah tulis dah membasmi huruf. Kita tengok nombor 2, menyediakan tempat murid belajar. Maksudnya bukan untuk murid yang buta huruf je boleh masuk sekolah tu. Yang tak buta huruf pun boleh masuk. Sama anak-anak yang nak bersekolah kan, boleh masuk sekolah tu, tak ada masalah. Bukannya dia buta huruf ke? Tidak Cuma dia nak kata sekolah ni dibina pada asalnya dulu untuk membantu anak-anak yang buta huruf. Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti kita tengok kejayaan apa. Pelbagai pertandingan seperti Johan Pertandingan Tilawah Al-Quran peringkat daerah Baling 2014 serta Johan Pertandingan Bicara Berirama peringkat negeri Kedah pada tahun 2014. Okey. Tu tadi cikgu sebut tu jawapan tu. Cikgu sebut tadi tu jawapan tu. Okey. Sebab ini adalah para kawal. Cikgu hanya bagi 2 saja di sini. Okey, 2 saja di sini sambungan ayat tu. Yang lebih ni lagi kamu perlu dengar dan kamu perlu tulis nanti. Okey. Murid-murid sekolah kebangsaan Lanai mempunyai semangat juang yang tinggi. Akhir sekali, semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan dan akan mengekalkan kecemerlangan. Okey, baik. Selesai sudah teks berkenaan dengan sekolah kebanggaanku. Soalan dia sekarang, adakah kamu bangga dengan skip 2? Kamu kena tanya diri kamu, adakah kamu bangga dengan skip 2? Kamu suka tak dengan skip 2? Adakah skip 2 ni membantu kamu daripada segi pembelajaran kan, daripada segi pendidikan dan sebagainya? Adakah skip sekolah SK Taman Indah Pura 2 ni membantu kamu? Jika ya, kamu perlu rasa seronok, gembira dan sayang dengan sekolah. Itulah yang perlu kamu lakukan sebagai seorang murid. Dan sebagai seorang murid 2 Ibn Khaldun juga, apa yang kamu perlu buat? Okey, di sekolah, muka surat 5 ni di dalam buku kuning, lengkapkan muka surat lengkapkan petikan yang bertajuk Sekolah Kebanggaanku. Jawapannya ada di dalam kotak di muka surat 4. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung esok insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera.